Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril ilmi wa alina bi ma'rifatil fahmi wa zinna bil ilmi. جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجعل لي وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Menyambung semula pembacaan yang lepas, iaitu berkenaan dengan sifat iradah, ya, sifat yang kedua daripada 7 sifat ma'ani, iaitu sifat iradah. Atau selalu kita dengar orang kita mengatakan sifat iradah. Boleh je iradat atau iradah. Iradat artinya menghendaki Allah Ta'ala. Itu terjemahan yang biasa kita jumpa di dalam teks kita tak lama. Menghendaki, kehendaki, gitu. Tetapi bukan maksud iradat sini iftiqar. Tidak, itu mustahil. Iradat sini maksudnya mentaksiskan, menghendaki, menentukan. Maksudnya Allah Ta'ala, terjemahan di sini, uraian bagi makna iradah. Sebab kadang-kadang terjemah itu tidak memadai, tidak mencakupi makna yang lengkap. Terjemahan bahasa-bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa yang lain itu, tengoklah kalau sekiranya mutabaqah ataupun selaras dengan makna yang lengkap itu, okeylah. Kalau tak cukup, perlu kepada penghuraiannya. Maksudnya di sini Allah Ta'ala menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Okey. Yang dikehendaki dengan kehendak atau menghendaki Allah Ta'ala itu ialah menetapkan sesuatu menurut kehendak. Mustahil ada sesuatu dengan tiada menurut kehendak. Sebab itu ada setengah ulama menafsirkan ataupun menafsirkan atau memberi satu istilah yang lain selain daripada istilah iradah ini dengan istilah masyiah. Masyiah. Yahdi man yasha, yahdi man yasha, yasha. Jadi yahdi man yasha. Menghendaki siapa yang ia kehendaki. Daripada masyiah, yasha'u daripada masyiah lah. Ia kehendaki. Ia taksiskan, ia tentukan. Mustahil ada sesuatu dengan tidak menurut kehendak. Sementara daripada pihak Mu'tazilah, ada sebahagian daripada kalangan mazhab akidah yang mereka itu di luar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu mazhab Mu'tazilah, mengatakan ada suatu perkara yang tidak yang berlaku tidak dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu perbahasan atau perbincangan yang terlalu panjang dan memakan masa untuk didetailkannya. Dan pada kita Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada satu perkara pun yang dapat dikecualikan daripada, semuanya berdasarkan daripada penentuan atau taksis atau masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil Allah Ta'ala dipaksa oleh kekuatan yang lain untuk melakukan sesuatu perkara. Kalau kita lihat ke sisi Mu'tazilah, mereka itu mengatakan ada bagi Tuhan pencipta alam ni mempunyai nazir. Nazir maksudnya orang yang menghatikan ataupun menasihat ataupun menegur
ianya berlaku sesuatu yang salah. Maka itu satu akidah yang sesat, akidah yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah dan ijma' akal. Ijma' yang diriwayatkan daripada salafus saleh dan daripada penetapan akal yang qat'i. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada suatu pun kota yang lain dapat memaksa, dapat menegur Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Jadi panjang pembahasan ini sehingga timbul apa konsep ataupun konsep akidah yang terbit daripada golongan yang dinamakan sebagai Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah di situ itu panjang. Nanti insya-Allah akan ada satu tajuk khas membincangkan tentang masalah-masalah ini. Dengan sifat iradah, Allah Ta'ala menentukan dan meletakkan segala perkara yang harus yang dipanggil al-mumkinatul mutaqabilat. Sebenarnya sifat iradah. Okay. Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat kehendak, bersifat iradah, bersifat menghendaki, menentukan, telah mentaksiskan dan menetapkan. Fa'alul lima yuridu itu menunjukkan kepada iradah, menentukan dan menetapkan segala perkara yang harus, perkara yang harus, yang jaiz wujud. Baru ini seperti mana yang telah kita faham pada awal-awal mukaddimah pengajian ilmu ini, di mana ta'arif yang telah kita semua telah mahir, itu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh, yang harus berakal kewujudannya dan ketiadaannya itu dikatakan perkara harus yang dipanggil sebagai al-mumkinatul mutaqabilat, segala mungkin yang berlawanan. Taqabul kan maksudnya yang berlawan antara satu dengan suatu lah. Taqabul dengan bentuk sama ada bentuk diddani ataupun naqidah ni tak kuat. Taqabilat ni taqabul, yang berlawanan. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin berarti perkara yang bersamaan di antara ada dan tiada pada pertimbangan akal. Saya baca dulu, nanti saya beri ulasan sedikit. Saya baca dulu lah. Sebenarnya kita pergi jauh, kita cuba kita perhatikan dulu ta'arif atau definisi sifat iradah. Tapi dalam buku ini, dalam pada muka surat 70 ada dicatatkan juga pada kesimpulan itu. Kita terdapat ta'arif. Ta'arif penuhlah bagi sifat iradah ini. Iaitu sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaih. Di awal ni dia terus kepada huraian atau tafsiran maksud dan definisinya atau ta'arifnya dia letak pada bahagian yang terkedepan sikit, iaitu pada kesimpulan tu. Kita sama-sama perhatikan yang itu dulu. Cuba lihat kesimpulannya, itu muka surat 70, itu iradah ialah sifat yang qadim, yang sedia kala. Sifatun qadimatun, kalau nak kata azaliyah bolehlah, sifatun azaliyatun qadimatun wujudiyatun.
Wujudiyatun ataupun kata qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Wujudiyatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Tukhassis al-mumkina bi ba'd ma yajuzu alaih. Iradah ialah sifat yang qadim dan azali. Itu yang sedia kala. Seperti mana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, azali dan qadim ni adalah muradif. Itu menurut pendapat yang qaul yang muktamad, yang masyhur lah. Tidak ada beza istilah antara qadim dan azali ini. Cuma ada lagi pendapat yang mengatakan berbeza itu. Seperti mana yang telah kita bincang pada kali terlepas. Sifat yang qadim dan azali yang sedia kala. Maksudnya sedia kala. Wa imma qadim wa imma azali, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita, artinya sedia kala. Tidak ada awal. Yang berdiri pada zat Tuhan, maksudnya ada. Sifat iradah adalah jenis sifat wujudiyah. Sifat wujudi, sifat yang berdiri pada zat Tuhan, yang berada pada zat Tuhan. Yang dimaksudkan di situ berada, maksudnya wujud fi zihni wa wujud fil kharij. Ada dalam zihn dan ada di kharij. Kharijul ayan maksudnya di akhirat nanti. Boleh kharijul ain lah. Boleh dilihat dengan mata kepala kita lah. Dengannya Tuhan menentukan tukhassisu al-mumkinah. Mentaksiskan. Dengan sifat iradah ini, Tuhan itu Allah menentukan segala perkara yang harus. Tapi dalam catatan dalam buku saya ini, segala saya ingat telah diubah ya. Bukan sekadar sebahagian. Menentukan sebahagian perkara yang harus, seperti mana itulah yang dicatat di dalam nas teks kitab tauhid, sama ada kitab bahasa Melayu ataupun kitab bahasa Arab lah. Tukhassisu al-mumkina bi ba'd ma yajuzu alaih. Setengah, sebahagian, bukan semua perkara, iaitu ba'd ma yajuzu alaih, itu yang dikatakan, istilahkan sebagai al-mumkinat al-mutaqabilat. Mungkin yang mutaqabilat, mungkin yang berlawanan. Berlawan pada 6 perkara lah. Takabul ataupun berlawanan di antara ada dan tiada. Kalau sekiranya Tuhan atau Allah SWT yang bersifat dengan iradah menentukan suatu perkara itu ada, ternafilah tiada. Nanti kita akan baca di sudut syarah ni, kita akan lihat lah. Takabul di antara ada dan tiada, mana segala sifat, perangai, ketabiat, kan, warna dan sebagainya, itu segala sifat. Kalau ditentukan satu sifat, contohnya sifat dengan baik, kenapilah sifat dengan fasik. Ditentukan dengan segala masa, tahun sekian-sekian tahun, maka kenapilah tahun-tahun yang lain. Itu maksud bi ba'dhi ma yajuzu alaih. Tidak pula Tuhan itu menentukan, contohnya si Ahmad akan diciptakan, dilahirkan, akan ada. Dan Ahmad akan tiada. Ada dan tiada pada masa yang sama. Semua segala sifat, semua sekali. Hitam ada, putih ada. Kalau hitam bertumpuk tu tak apa. Hitam tempat lain, putih tempat lain. Badan dia bertumpuk-tumpuk. Ya, begitu harus boleh berlaku. Tapi kalau pada titik, pada tempat yang sama, itu jadi istihalah pula, mustahil guna akal. Tapi kalau pada tumpuk, seperti mana yang saya sebut tadi, kalau bertumpuk tu tak apa, kerana tempat yang lain. Yang ketiga, segala masa, iaitu tahun, bulan, minggu, hari, jam, minit, saat, ditentukan pada tahun tertentu. Minggu yang tertentulah, jam. Tetapi saat yang satu saat. Saat yang lain itu tidaklah. Bukan pula ditentukan pada semua. Mustahil.
Dan yang keempatnya segala tempat, iaitu negara, negeri, daerah, kampung, dusun dan sebagainya. Bila ditentukan kata di tanah Arab, tidak di tanah Melayu. Kalau tentukan akan dilahirkan di tanah Arab, lahirkan tanah Melayu, lahirkan di Jerman, daerah itu. Mustahil akli, tak terima dia akal. Bila kata tak terima dia akal di sini, kalau dalam buat sudah, tentulah pada biasanya, asalnya sudah ada nasnya, Qurannya, hadisnya, sudah ada dari nakli di situ. Kecuali dalam beberapa masalah yang berkhilaf antara hukum akal dengan dalil-dalil syarah. Tak banyak. Tak banyak sangat. Telah dikumpulkan, diimpun oleh para ulama kalam dalam kitab karangan itu. Cuma kita baca dan kaji ya. Yang kelima, segala pihak, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, luar dan dalam. Kalau tentu bawah, tentu di atas, ke depan tentu. Tak boleh di belakang pula. Depan lah. Ke belakang. Segala kadar, iaitu panjang, pendek, kecil, besar, berat, ringan dan sebagainya. Dia ada pasangan kan, kadar. Kalau tentu panjang, Muqabil dia atau muqabil dia siapa? Panjang lah, muqabil dia pendek. Kecil, muqabil dia besar. Gitu. Dan tentu kecil, tidak besar. Berat, muqabil dia, lawan dia ringan. Tentu berat, tidak ringan. Tentu ringan, tidak berat. Catatan. Saya ingat sedikit slow ni kita akan mudah cuba untuk memahami apa inilah. Ada satu catatan di sini. Penentuan iradat Allah Ta'ala terhadap segala mungkin adalah atas cara berlawanan. Okay. Misalnya sebagai contoh untuk memahami, Nabi Muhammad SAW ditentukan akan ada, tetapi dah tiada. Kalau kata tentu ada, tentu tiada, itu mustahil. Tak terima dia kata. Bersifat alim. Bersifat alim itu maksudnya mempunyai ilmu. Mempunyai ilmu. Semua ilmu berasalkan daripada ilmu Nabi SAW. Wa kulluhum multamisuna bi Rasulillah warfan minal bahri wa rashfan minad diyam. Semua mereka itu, iaitu para anbiya, Nabi, belajar. Mereka itu mencedok dan menuntut dengan Nabi SAW. Maksud situ, yang temisuna maksud mengambil, menuntut ataupun memperolehi ilmu itu berasal daripada ilmu Nabi SAW. Warpan minal bahri, mencedok daripada lautan keilmuan Nabi. Warashfan minal diyamin, dan percikan daripada rasyahat, percikan. Berasal Nabi. Tapi walaupun begitu, kita nak kata istilahkan Nabi itu sebagai ulama, tak boleh. Kita jangan terkeliru dengan setengah daripada istilah yang dipakai oleh mereka yang tidak ada asas ilmu pengetahuan. Terutama dalam bidang ilmu tauhid ni lah. Kita mengatakan orang alim berkata begini, sedangkan yang dimaksudkan orang alim itu adalah Nabi sendiri. Tak boleh. Salah begitu. Tak boleh. Kita tak boleh kata Nabi itu sebagai ulama. Walaupun ilmu, semua para ulama ni mengambil, mencedok daripada cebisan-cebisan daripada ilmu Nabi SAW. Jadi ada kitab yang menyebut kalau itu, contohnya boleh saya tengok rujukannya. Kalau mau rujukannya seperti dalam kitab Sirajul Fadibin, syarah bagi Minhajul Abidin. Di situ pun ada disebut sikit, dibahaskan sikit. Ataupun dalam mana-mana kitab lain, ilahnya atau sebabnya kita tak boleh mengatakan Nabi itu sebagai ulama ataupun sebagai alim. Tapi kalau ketua para ulama boleh. Macam seperti dalam istilah nama-nama yang disebut dalam kitab tasawuf Sayyidus Syahidin.
Kan? Sayyidul Mursyidin contohlah. Itu tak apa. Dia penghulu bagi segala mursyid. Penghulu bagi segala. Memang betul pun Nabi begitu. Atau penghulu bagi segala ahli ilmu. Tapi nak kata Nabi sebagai ulama tak boleh. Sebab berbeza antara ilmu Nabi dengan ilmu para ulama di sudut ada perbezaan yang sangat jelas lah. Kerana ilmu para Nabi, para anbiya itu adalah ilmu wahyu. Ilmu daripada berdasarkan wahyu. Ilmu wahyu itu sendiri. Ilmu mereka adalah wahyu. Adapun ilmu yang diperoleh para awam alim, ustazah apa semua, ulama, apa syekh, masyayikh apa semua adalah berdasarkan kepada kasbun ataupun iktisab, berusaha. Jadi kita tak boleh, sebab kita tak boleh kata Nabi itu sebagai ulama. Jadi ada satu kecederaan pada istilah itu. Baik, bersifat alim. Walaupun Nabi itu sendiri memang bersifatnya zi almin, mempunyai ilmu. Berwarna kemerah-merahan ini dia sudah sifat. Tapi muqabil, takabul pada sifat. Kalau kata Nabi itu bersifat ilmu, Nabi tidaklah jahil. Okey. Berwarna kemerah-merahan, tidaklah warna-warna yang lain kepada Nabi itu. Maka tidak belah bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Banyak contoh lagi. Dilahirkan pada tahun Gajah, ini disudut pada segala masa. Lahirkan pada tahun Gajah, hari Isnin, benar Rabiul Awal, tidaklah masa-masa yang lain. Tidaklah tahun-tahun yang kalau kata tentu, mustahil. Yang dengan seterusnya, skala tempat. Di negeri Mekah, kenapa lah tempat-tempat yang lain, kalau tempat lain tu muqabil ataupun takabul bagi Mekah itu sendiri. Kalau di Mekah lah, tidak di Madinah. Wafat Madinah. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Untuk lahir Nabi Mekah, tentu kalau di Mekah, tentu lahir Madinah, tentu semua satu dunia. Tak terima akal. Bukan sekadar tak terima akal, tidak diterima oleh hukum syarak, oleh pada sisi syarak, dan juga tidak diterima pada sisi adat. Musyahadah. Di hadapan Siti Maryam tidaklah di pihak lain. Ini ketika lahir. Hadarat ummahu Asyatu wa Maryam. Dalam berjanji itu kan, telah lahirlah oleh Siti Asyah dan Siti Maryam. Pada ketika dilahirkan Nabi SAW. Itu contoh. Ini contoh tak boleh dibahas sangatlah. Sebagai contoh saja. Yang terakhir, sederhana tinggi. Ini mana pada skala kadar. Sederhana tinggi tidaklah kadar-kadar yang lain. Dan semua kita melihat sifat-sifat khalqiyah. Nabi SAW kita boleh jumpai di dalam sirah ataupun kisah-kisah ataupun rawi-rawi bagi maulid Nabi SAW. Difaham daripada kenyataan di atas, tidaklah menentukan kepada kedua-dua pihak yang berlawanan serentak. Takabul mutaqabilat. Kesimpulannya yang tadi kita telah baca ta'rifnya kan. Misalnya ditentukan akan ada dan tiada. Itu tak boleh termakan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari Mekah dan Madinah. Akal tak boleh terima. Lazim boleh tak terima akal ni dah ada. Dah kerana ada nas, syaraknya ada. Maka mustahil kerana tidak mungkin yang ditentukan, iaitu yang dikenakan Allah Ta'ala adalah berlawanan. Itu dikatakan mutaqabilat. Maka mustahil, itu semua mustahil lah kalau ditentukan kepada semua perkara. Kepada dua belah pihak tu, itu mustahil. Kerana tidak mungkin yang ditentukan, iaitu dikenakan Allah Ta'ala. Itu adalah yang berlawanan, itu dikatakan al-mumkinat, al-mutaqabilat. Gitu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adama sifatu.
azminatun amkinatun jihatu. Kadal maqadiru rawassiqatu. Rawassiqat maksudnya kalau nak dicari dari sudut dalil aklinya memang ada tu. Tak payah tanya lah. Maklum lah. Al-maklum yang lain bahas. Saya bahas banyak-banyak. Kalau dipandang dari sudut contoh di sini, iaitu dicontohkan pribadi besar, iaitu Nabi SAW sendiri. Segala sifat khalqiyah, segala sifat khalqiyah beliau tu, baginda itu telah maklum dalam riwayat yang daripada sifat daripada mereka yang kepercayaan. Maksudnya sahih berlaku riwayat itu. Kesimpulannya, iradah ialah sifat yang qadim lagi azali, itu sedia kala yang berdiri pada zat Tuhan. Dengannya Tuhan menentukan sebahagian perkara yang harus, atau kita nak kata semua boleh juga. Semua perkara yang harus, bagaimana yang telah kita sebut tadi ya. Dengannya Tuhan menentukan segala perkara yang harus, maka kepercayaan orang Islam. Okey. Jadi kita ada sebut sedikit berkenaan dengan majas akli pada sisi taksis. Ta'alluq taksis iradah ini adalah sebenarnya adalah penisbahannya atas dasar majas akli min itlaq sebab wa iradah al-musabbibul asbab, musabbib itu sendiri. Itu zatullah. Jadi kita perlu ataupun mestilah menghindari menganggap semata-mata sifat iradah itu ataupun taksis itu sendiri yang memberi kesan pada segala penentuan kejadian alam ini. Kerana etikad begitu salah lah. Kemudian kadar kesalahan itu adakah khilaf lah ulama, adakah jatuh kufur ataupun sekadar haram? Tengoklah. Kalau sudah benar dia percaya tu kerana kejahilan dia. Paling kurang haram, tak dapat tidak haram. Tapi kalau betul-betul dia kerana ada inat di situ ataupun kerana membantah kerana cair murakab di situ, maka kafir lawan tu. Tak boleh percaya itu salah. Jadi perkara ni perlu juga, sehingga dalam kitab tauhid yang berbahasa Melayu kita pun disebut. Jangan sekali-kali kita mempercayai semata-mata sifat iradah itu yang berkesan pada mentaksiskan. Bahkan mesti kita menetapkan zatullah yang bersifat dengan iradah dan mempunyai takluknya itu menciptakan atau mentaksiskan, menentukan kejadian alam ini. Okey. Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradah iaitu beriktikad serta percaya yang putus segala hal yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku atau tidak berlaku. Telah berlaku, sedang berlaku atau tidak akan berlaku. Pada setiap detik adalah ketentuan daripada zatullah, ketentuan daripada Allah SWT yang bersifat dengan iradah atas dasar ta'aluk sifat, ta'aluk taksis.
Contohnya seperti rezeki, umur, baik, jahat, kaya, miskin, gerak, diam dan sebagainya. Kesemuanya adalah kehendak Tuhan. Ini dikarenakan setiap perkara yang dijadikan oleh Tuhan yang bersifat kudrah, itu yang berkuasa, adalah muafakat. Muafakat ini artinya selaras. Bukan berbincang, itu bahasa tidak dimasukkan di dalam istilah ini. Muafakat maksudnya keselarasan dengan penentuan sifat iradah Tuhan. Maka mesti diingat munasabah dahulu dan kemudian di antara ta'aluk iradah dan kudrah hanyalah pada ta'akulul aqli. Pada bahasan akal. La al-haqiqah, la fi nafsil amri. Kerana semuanya qadim berlaku. Sifat kudrat qadim, sekala tidak ada awal, tidak ada kemudian. Sifat iradah qadim, tidak ada awal, tidak ada kemudian. Semua ta'aluk bagi kedua sifat itu sendiri, sama ada taksir bagi kudrat maupun taksis bagi iradah itu juga adalah qadim. Cuma perbahasan di sini untuk memudahkan faham atau apa yang dikatakan sebagai ta'akul akli lal haqiqah. Bukanlah pada sebenarnya begitu, kerana dahulu dan kemudian adalah baru. Dulu kemudian itu baru. Itu sifat baru, sifat jirim jisim. Ada dulu kemudian ada masa. Lawazim bagi jirim jisim itu ialah segala masa. Dulu kemudian jirim jisim. Arat. Dulu kemudian itu arat lah. Sifat bagi jisim. Dan hakikat urusan ta'aluk sifat Allah Ta'ala tidak diketahui oleh seseorang. Padanya melainkan Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Sebab itu hakikat ta'aluk tak ada siapa boleh tahu. Hakikat sifat Tuhan, hakikat zat Tuhan, hakikat ta'aluk. Itu yang kita bahas ini pada hukum akal saja. Akal menghukumkan zat Tuhan itu wajib.